Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan dan puan para penonton TV Wanita Sejahtera pada petang ini. Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga tersayang di rumah dan kekal berada di rumah menjaga SOP COVID-19 di Malaysia. Baik, tuan dan puan para penonton yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam sembang santai khas Palestin pada petang ini. Istimewa hari ini dengan tajuk yang saya fikir sangat dinanti-nantikan terutamanya kepada para wanita, iaitu tajuk sembang santai yang bertajuk Menjejaki Jihad Wanita Palestin. Satunya tajuk yang memang sangat dinanti-nantikan dan saya pun tak sabar nak bersama dengan dua tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu YB Senator Ustazah Hajah Nuridah Haji Muhammad Saleh yang merupakan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama dengan Tuan Nadir An-Nuri, CEO Cinta Gaza Malaysia yang merupakan rakyat Malaysia di Gaza. Ya, tanpa berlengah masa lagi, mari sama-sama kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk mendengar sembang santai khas Palestin ini. Tanpa berlengah masa, dipersilakan Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah. Yang dikasihi anak anda moderator kita, Nat, terima kasih banyak. Yang dikasihi anak anda Nadir, apa khabar? Alhamdulillah baik Ustazah. Baik, Masya Allah. Pukul berapa di sana agaknya ya? 12.30 lah. 12.30 hari, so belum masuk Zuhur lagi Belum. Okey, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustazah dapat bersama-sama dengan Nadir pada petang ni, Tuan Nadir kita ya, orang muda Masya Allah yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk merasai denyut nadi ya, denyut nadi perjuangan Palestin ya. Bertuah Nadir alhamdulillah ya, berada di bumi yang penuh dengan keberkatan yang memang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustazah doakan ya. Allah mudahkan segala urusan Nadir sekeluarga di sana insya-Allah dan Allah menerimalah segala amal yang dilaksanakan dan insya-Allah berbahagia hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Dan Ustazah sebenarnya sangat-sangat merasa gembira ya dan berterima kasihlah ya pada Nadir untuk bersama dengan Ustazah ya. Sebenarnya kalau ikutkan rasa hati ya, bila melihat video-video yang dipaparkan ya, kita di sini sebenarnya tak samalah dengan apa yang dirasai oleh saudara-saudara Islam kita di bumi Palestin ya. Masya Allah, kadang-kadang kita hanya boleh bercucuran air mata sajalah bila melihat paparan menerusi video. Dan sebenarnya pun sekarang ni pun sebenarnya rasa sebab di hati Ustazah Masya Allah. Dan sebab itulah Ustazah mohon supaya akan dapat untuk nak bertanya khabar lah. Kalau dipilih oleh Allah memang nak pergi menjejak je kaki ke sana nak tengok macam mana sahabat-sahabat terutama anak-anak yang disakiti oleh Zionis Israel. Masya Allah. Jadi memang rasanya inilah yang mampu Ustazah laksanakan, iaitu untuk bertanya khabar, menerusi suara Nadir sendiri insya-Allah ya, orang yang dah bertahun di sana insya-Allah. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini insya-Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua ya, yang akan dapat menyemarakkan lagi semangat jihad ya, semangat juang khususnya muslimah di negara kita ini insya-Allah. Jadi untuk dipendekkan cerita ya, dalam sembang santai ni yang pertama
Ustazah nak tanyalah pada anak anda Nadir ya. Setelah 11 hari ya pengeboman yang dilakukan oleh Zionis Israel ya kepada penduduk Palestin, kemudian berlakunya pengumuman gencatan senjata. Tapi masya-Allah ya tak sampai pun 24 jam ya. Masya-Allah ya. Memang ini pun sebenarnya kita duga juga pun kan. Kita lihat Masjidil Aqsa kembali diceroboh oleh Zionis Israel ya. Jadi buat kami di sini antaranya kita nak tahulah agaknya bagaimana perkembangan ya di Palestin sekarang. Silakan Nadir, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Pertama sekali, terima kasih kepada Ustazah Nuridah, terima kasih kepada Dewan Muslimat PAS Malaysia yang sudi untuk berhubung, bertanya khabar saya, bertanya khabar saudara-saudari kita di Palestin pada ketika ini. Dan isu Palestin, isu yang kita tahu memang tidak jauh daripada hati orang-orang Islam. Kata isu yang sentiasa berada, kalaupun tak dalam hati secara berterusan, tapi sekurang-kurangnya ada di birai-birai hati orang Islam. Dan bila berlaku situasi perang dan sebagainya, dia akan masuk ke jantung hati. Dan kita harapkan insya-Allah perjuangan Palestin ini dengan kebangkitan yang baru ini, dengan kesedaran yang baru ini yang sangat-sangat besar kita lihat di kalangan orang-orang Malaysia, dia akan kekal berada di tengah-tengah isu-isu yang kita tekankan, yang kita fokuskan untuk kita sama-sama perjuangkan insya-Allah. Jadi apa yang sedang berlaku di bumi Palestin ini, ataupun kalau kita tengok berundur setapak, sebenarnya ada 3 insiden yang berlaku di 3 lokasi ya, yang melibatkan bumi Palestin ketika ini. Yang pertama sekali ialah apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa itu sendiri, yang bermula pada bulan Ramadan, malah sekatan dan halangan, cubaan untuk mengosong dan mengusir mereka yang solat di dalam masjid itu berlaku sebelum daripada bulan Ramadan. Dan sebab apa ia berlaku? Ia berlaku dengan sebab penduduk-penduduk Yahudi dia nak kosongkan kawasan masjid supaya mereka boleh laksanakan ritual keagamaan mereka, iaitu sambutan Yaumul Quds, Hari Al-Quds. Dan untuk laksanakan ini, maka mereka nak kosongkan sebahagian daripada masjid. Mereka boleh buat aktiviti mereka tanpa ada gangguan dan tanpa ada orang-orang Islam yang berada di kawasan itu. Maka bila mana itu berlaku, umat Islam bangkit sebagaimana mereka bangkit. Dan kalau kita tengok peristiwa yang berlaku ini bukannya peristiwa yang pertama kali berlaku. Seumpamanya tahun 2017 mereka lakukan benda yang sama melibatkan Musalla Babur Rahmah yang cuba untuk ditutup. Tahun 2019 mereka buat isu cubaan memasang penghadang-penghadang elektronik di pintu-pintu masuk supaya mereka boleh detect siapa yang nak masuk melalui kamera, face surveillance, tanpa perlu cek satu-satu ID-nya dan sebagainya. Tahun ini mereka buat pula isu yang baru, iaitu isu pemasangan penghadang-penghadang di Bab Al-Amud, iaitu dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Damascus Gate. Sebab apa dipanggil Damascus Gate? Sebab ia adalah pintu masuk utama untuk orang-orang yang datang daripada Syam, daripada Dimashq, masuk ke bumi ataupun kawasan Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka melakukan cubaan itu untuk menjatuhkan dan mengosongkan, menakluki sebahagian daripada kawasan masjid. Tapi sebagaimana yang kita lihat, alhamdulillah kebangkitan penduduk di Al-Quds dan kawasan-kawasan yang sekitar sangat-sangat memberikan kita rasa bangga. Sampaikan akhirnya pada 18 Ramadan penghadang-penghadang ini terpaksa diangkat semula. Dan kemuncak isunya berlaku pada 28 Ramadan, malamnya bila mana penduduk Yahudi cuba untuk masuk dan menceroboh ke dalam masjid dengan bantuan daripada tentera-tentera Zionis, tetapi juga dihalang akhirnya oleh mujahidin, oleh murabitin, oleh Huras Masjid Al-Aqsa. Tetapi pada masa yang sama, dalam keadaan kelam kabut itu, dalam keadaan mereka rasa macam mana aku nak berdepan ni, aku hanya ada batu-batu yang dikumpulkan, nak berdepan dengan Zionis yang lengkap bersenjata. Maka ketika itulah mereka memanggil dan menyeru
kepada Gaza untuk membantu. Dan mereka sebutkan dengan laungan-laungan yang jelas, disebutkan min syan Allah ya Gaza ya Allah. Ya, min syan Allah ya Gaza ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya demi Allah wahai Gaza, bangkitlah, bergeraklah, buatlah sesuatu. Dan kita perlu faham Gaza ini jaraknya daripada kota Al-Quds sekitar 80 km, 90 km. Maksudnya jaraknya jauh. Dan di tengah-tengah itu ada tanah haram Israel. Orang Gaza dia langsung tak boleh pergi sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Dia langsung tak boleh pergi ke Al-Quds. Jadi kami di Gaza ni kalau ditanya pernah ke sembahyang di Masjid Al-Aqsa, maka jawapannya tidak pernah pun, dan kami tak boleh pun nak pergi. Kalau kami nak pergi, kami kena keluar melalui sempadan Rafah, melalui sebelah selatan Gaza ini, sempadan di antara Gaza dan juga Mesir. Daripada Rafah tu pergi ke Kairo, daripada Kairo tu kena terbang naik aeroplan sampai ke Amman. Pada Amman barulah ada kemungkinan boleh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Maksudnya mereka panggil kepada penduduk Gaza dalam keadaan mereka tahu orang Gaza tak boleh sampai pun. Tetapi orang-orang Gaza menyambut seruan tersebut. Mereka turun ke jalan raya, bertakbir, bermunajat dan memohon dengan demonstrasi aman mereka untuk dikosongkan Masjid Al-Aqsa daripada tangan-tangan Zionis. Dan yang berlaku juga ialah bila mana seruan itu sampai kepada mujahidin kita di Gaza, kepada Brigade Izzuddin Al-Qassam dan mujahidin yang lain. Dan kita tahulah Brigade Izzuddin Al-Qassam ini base mereka ialah di Gaza. Di sebelah tebing barat tidak ada, hampir dihapuskan oleh kerajaan Israel dan juga kerajaan Palestin yang sebelah sana. Jadi kita pun duduk di bumi Gaza ini. Mujahidin juga memberikan amaran kepada Zionis. Disebutkan kepada Zionis, wahai Zionis, tinggalkanlah bumi Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa itu, dan kalau tidak ditinggalkan maka kami akan mula bertindak. Dan ternyata Zionis meninggalkan kawasan Masjid Al-Aqsa, tetapi dah terlambat. Jadi Mujahidin pun dia keluarkan amaran kedua, disebutkan kau telah meninggalkan Masjid Al-Aqsa tetapi sudah terlambat, maka sekarang engkau perlu melihat bagaimana bila Al-Qassam menyatakan janji, maka janjinya akan dikotakan. Maka dilepaskan roket masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan malangnya Israel membalas dengan serangan yang jauh lebih besar, iaitu serangan pembunuhan. Antara pembunuhan yang awal berlaku, pembunuhan 5 orang sekaligus daripada sebuah keluarga, di mana rumah mereka dibom dalam keadaan kanak-kanak sedang bermain di hadapan rumah, sedang tunggu untuk berbuka puasa. Jadi 5 orang syahid dalam serangan yang terawal, dan 2 daripada mereka ialah kanak-kanak. Jadi itu 2 insiden. Dan insiden yang ketiga ialah yang sedang berlaku di perkampungan, namanya perkampungan Sheikhul Jarrah. Walaupun sebenarnya isu seperti Sheikhul Jarrah ini bukanlah isu yang terpencil. Sentiasa berlaku pengusiran penduduk-penduduk Palestin keluar daripada kawasan-kawasan rumah mereka, tetapi kebetulan dengan sebab peristiwa-peristiwa ini dia saling berkait, berlaku pada masa yang sama, maka ia diberikan perhatian yang sangat-sangat luas. Dan sebenarnya yang berlaku di Sheikhul Jarrah juga perkampungan yang lain ialah nakbah kecil. Kita sebutkan nakbah kecil, pengusiran penduduk keluar daripada rumah, dan rumah mereka diberikan kepada penduduk-penduduk pendatang haram daripada Zionis Israel. Dan kita kena muhasabah kalau kita selalu sebutkan dan salahkan negara-negara Arab yang berada di sekitar kawasan Palestin tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak secara strategik bila mana Nakbah 1948 berlaku. Kalau hari ini kita tidak bertindak, maka generasi yang akan datang dia akan melihat dan mengatakan inilah generasi yang ada ketika itu, yang hidup ketika itu, kita ini yang tidak juga bertindak bila mana Sheikhul Jarrah itu dikosongkan. Allahuakbar. Terima kasih, Masya Allah. Dalam suasana yang ada sekarang ni macam mana ya? Ini lah lately ni, now. Selepas pada berlaku gencatan, kemudian tu mereka serang balik semula, dan suasana sekarang macam mana agaknya, Nadia? Okey, suasana yang terkini di Sheikhul Jarrah, masih lagi ada tentera Zionis, masih lagi ada sekatan dan halangan untuk orang asal yang duduk di sana masuk. Di Masjid Al-Aqsa masih lagi ceritanya berlaku pencerobohan, bermula dengan pencerobohan pertama 12 jam selepas gencatan senjata diumumkan. Sekarang ni kita tengok video-video Zionis masuk semula
ke dalam Masjid Aqsa dan melaksanakan mesyuarat. Dan di bumi Gaza alhamdulillah keadaan sudah semakin tenang, semakin baik, penduduk sudah mula masuk ataupun kembali ke rumah mereka masing-masing, kedai-kedai sudah mula dibuka semula, walaupun bunyi drone pesawat tanpa juruterbang Israel masih lagi memenuhi langit Gaza ketika ini, tapi alhamdulillah penduduk sudah rasa separa tenang dan masing-masing boleh memulakan semula kerja masing-masing dan kehidupan masing-masing. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dan jahannamlah Zionis Israel, insya-Allah, amin ya Allah. Seterusnya apa saudara Nadir, ya? Kalau kita merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Palestinian Central Bureau of Statistics pada tahun 2020, ya, jumlah populasi di Palestin mencecah sampai ke 5.1 juta dan separuh daripadanya iaitu lebih kurang 2.51 juta adalah terdiri daripada kaum wanita, ya. Jadi daripada statistik ni, ya, semestinya golongan wanita Palestin, ya, melibatkan diri dalam usaha-usaha membebaskan Palestin, ya. Jadi boleh tak Nadia ceritakan, ya, kepada kita bagaimana sebenarnya, ya, wanita di Palestin terutamanya lah dalam perjuangan mereka membebaskan Palestin tercinta ini, insya-Allah. Silakan. Okey, di bumi Palestin ini secara amnya memang ada, kita boleh sebut macam pecahan peranan yang sangat jelas di antara lelaki dan wanita, di mana biasanya lelaki akan berada di hadapan dan wanita dia akan menyokong di belakang. Dan kita tak sebut menyokong di belakang tu maksudnya peranan mereka kurang daripada peranan lelaki, tetapi kita menyebut dalam erti kata kalau wanita itu tidak ada, maka lelaki yang berada di hadapan akan tumbang dan jatuh. Dan itu hakikatnya. Sebab kalau kita tengok sebenarnya semua pejuang-pejuang utama yang ada di bumi Gaza ini ataupun bumi Palestin secara amnya, masing-masing bila mana suami sibuk dengan urusan dakwahnya, bila mana suami sibuk dengan urusan perjuangan dalam Al-Qassam dan sebagainya, pastinya ada wanita di belakang yang tugasnya yang paling hakiki dan paling utama ialah mentarbiah anak-anak untuk mewarisi perjuangan ayah mereka. Dan peranan ini sangat-sangat jelas. Peranan yang mereka gunakan dengan mendidik anak-anak ini supaya memahami keadaan di bumi Palestin, contohnya keadaan anak-anak ini yang dididik untuk mendekati Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai tunjang kehidupan mereka. Jadi peranan ini sangat jelas. Dan sebelum saya pergi jauh, mungkin kita ambil contoh daripada keluarga-keluarga yang jauh, daripada mereka yang kita selalu dengar mungkin di media sosial. Saya nak ceritakan dulu tentang isteri saya sendiri. Dan isteri saya ini seorang isteri kepada Syahid. Saya berkahwin dengan wanita Palestin pada tahun 2016, seorang balu kepada Syahid Ashraf Mushtaha, seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan saya berkahwin dengan dia dalam keadaan dia mempunyai 5 orang anak. Jadi alhamdulillah saya ada 5 orang anak tiri, orang Palestin. Saya ada 2 orang anak sendiri, anak Melayu yang lahir di bumi Palestin. Dan pengalaman bersama-sama dengan mereka, bila saya sebut begini, orang selalu sebutkan kepada saya, dalam forum-forum orang selalu sebut kepada saya, ya Allah, besar pahala Tuan Nadir ni bela anak yatim, jaga balu syahid dan sebagainya. Tapi yang mereka tidak faham sebenarnya yang berlaku ialah sebaliknya. Sebenarnya yang menjadikan kita kekal dalam perjuangan ialah apa yang kita lihat daripada anak-anak yatim ini. Apa yang kita lihat daripada perjuangan wanita ini yang telah melakukan pengorbanan paling besar yang boleh dilakukan oleh seorang wanita, iaitu disebut kepada suaminya, ahdaituka lillah, dan atau disebutkan wahabtuka lillah, aku telah menghadiahkan engkau ini wahai suamiku untuk Allah, untuk perjuangan, untuk Palestin, untuk Al-Aqsa. Maka ini yang dibuat oleh wanita-wanita di bumi Palestin ini. Dan saya nak sebutkan, saya nak ceritakan bagaimana anak saya yang sulung ni, nak tengok kuat tak kuat tarbiyah dia. Anak saya ni yang berumur 21 tahun. 21 tahun besar dah. Jadi kami ni macam kawan lah sebenarnya.
21 tahun. Dia namanya Naim Mustaha. Dan Naim Mustaha ni ayahnya syahid masa dia berumur 8 tahun. Dalam keadaan ayahnya jarang-jarang sekali balik ke rumah, dalam keadaan dia duduk dan dia di tempat-tempat mereka bersedia untuk melakukan operasi, jarang balik ke rumah, khususnya pada 6 bulan terakhir bila mana dah nak dilaksanakan operasi tersebut sebelum beliau syahid. Maka satu hari dia balik ke rumah Ashraf ini, ayah mereka. Dia balik ke rumah dan dibawa di tangannya satu plastik yang ada shawarma dan satu plastik lagi yang ada anggur. Dia sebut kepada anak-anaknya, jom kita makan bersama-sama. Dan walaupun sebenarnya dia bawa makanan yang tidak cukup untuk mereka semua. Dan ini juga mungkin hakikat pejuang-pejuang Palestin yang kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa mereka ni bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang dibayar gaji, tapi kadang-kadang mereka hidup juga dalam kesempitan. Saya teringat satu ketika ada rombongan yang datang daripada Malaysia, kami dibawa menziarahi pasukan yang berada di sempadan Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan ketika itu kita bawa bersama-sama dengan kita makan malam. Kita bawa makan malam supaya kita boleh makan bersama-sama dengan mereka. Dan malam itu kita agihkan kepada mereka makanan-makanan tersebut. Dan ada seorang pemuda ini, dia tak nak makan. Dia bungkus makanannya, dia letakkan dalam bagnya dan dia tak nak makan. Lalu kita tanya kepada ketuanya sebab apa dia ni tak nak makan. Lalu ketuanya sebut, dia ni memang setiap kali ada orang datang bawa makanan untuk makan, dia tak akan makan terus. Tapi dia akan bawa balik makanan tersebut untuk berjumpa kepada isterinya. Dan bila dia tanya, dia kata sebab apa? Maka dia katakan bahawa aku tak sanggup untuk makan sedap-sedap, sedangkan isteri aku kat rumah aku tak tahu dia makan apa. Jadi itu hakikat mereka, itu keadaan mereka. Mereka ini walaupun terpaksa berkorban, bekerja, kadang-kadang susah dapat kerja, gaji pun tidak dibayar gaji, bila mana mereka bekerja di waktu siang, tapi waktu malam mereka akan terus ke sempadan. Mereka akan terus jaga dengan batang tubuh mereka sempadan-sempadan ini supaya tidak dapat ditembusi oleh musuh. Jadi kita kena fikirkan juga mereka, kita kena doakan juga mereka, kita kena jangan lekuk, jangan takut-takut bila mana kita nak menyumbang untuk penduduk-penduduk Palestin ini. Jadi kita sambung cerita kita. Ashraf ni pun dia balik, dia duduk bersama dengan ahli keluarganya dalam keadaan dah lama tak berjumpa dengan ahli keluarganya. Dan dia panggil Naim ini duduk di sebelahnya. Dan dia duduk dengan Naim ini, hanya mereka berdua, dia dan Naim sahaja. Dan disebutkan kepada Naim, Naim, aku rasa esok ni aku akan mati syahid. Jadi aku nak tinggalkan kepada engkau ya Naim beberapa pesanan. Yang pertama sekali ya Naim, engkau kena jaga mak engkau betul-betul. Kau kena jaga adik-beradik engkau betul-betul. Jangan biarkan mereka rasa aku dah hilang. Jangan biarkan mereka rasa seperti aku sudah tidak ada. Kemudian disebutkan yang kedua, Naim, engkau kena dekat dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran selalu, pegang Al-Quran selalu. Jadikan Al-Quran itu sebagai iktibar, sebagai intipati, sebagai penyuluh dalam apa saja yang engkau nak lakukan. Dan disebut terakhir sekali, dia kata, wahai Naim, jangan tinggalkan perjuangan yang telah aku mudahkan. Apa yang aku dah rintis ini, pastikan engkau dapat berjalan di jalan yang sama. Maka Naim ni umurnya 8 tahun. Terkejut bila mana ayahnya berikan kepadanya satu bebanan yang sangat besar untuk dia jadi ketua keluarga dalam usianya masih lagi 8 tahun. Naim bangun cepat-cepat. Dia nak pergi jumpa mak dia, nak bagi tahu apa yang ayahnya sebutkan. Tapi ayahnya pegang tangan Naim ini dan ayahnya sebut kepada Naim, Naim, apa yang kita ceritakan ini adalah urusan orang-orang lelaki. Jangan pergi susahkan mak engkau dengan berita ini. Biar dia tahu sendiri nanti bila mana berlakunya. Kalau aku syahid, biar dia tahu sendiri nanti tak ada masalah. Jangan bagi tahu kepada dia sekarang. Jadi Naim pun akur dan esok pagi tu betul-betul keluar Ashraf sejak daripada subuh. Naim ceritakan, dia pandang kawasan perumahannya, dia tengok jiran-jirannya yang sedang bekerja, dia pandang sekeliling dia seolah-olah sedang melambai ke kawasan yang dia duduki itu dengan pandangan matanya yang terakhir. Lalu dia pergilah ke tempat dia bekerja, melakukan operasi tersebut, persediaannya, dan memang betul lah
Ketika itu beberapa jam selepas itu tempat dibuat operasi meletup. Ada yang sebutkan dibom oleh Israel, ada yang sebutkan kawasan itu ataupun ada kesilapan yang mereka lakukan yang menyebabkan bahan letupan yang sedang mereka sediakan meletup, dan Naim Ashraf ini pun terkorban bersama-sama dengan 2 ataupun 3 orang syuhada yang lain. Jadi bila mana Ashraf ini terkorban, sekarang ini bebannya adalah pada seorang ibu yang membesarkannya. Dan bayangkan kuat tak kuat ibu ini yang bercakap di majlis pengebumian Ashraf ini ialah Naim itu. Naim yang umur 8 tahun bangkit di tengah-tengah penduduk-penduduk yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dewasa daripadanya, dan berpidato, membacakan syair, membacakan sajak, menyatakan tentang keberanian ayahnya, menyatakan tentang perjuangan dan bagaimana perjuangan itu perlu diteruskan. Maka itu contoh yang kita boleh sebut yang terdekat yang berlaku dengan saya sendiri, dan kita melihat bagaimana orang seperti ini ramai, bukan isteri saya sahaja tetapi ramai yang kita ingat 2-3 tahun lepas data ada sekitar 16,000 orang anak yatim di bumi Gaza ini, dan selepas perang pastinya bertambah dan menjadi semakin ramai. Jadi kebanyakan mereka yang membesarkan mereka ini bersendirian ialah anak-anak, ialah ibu-ibu tunggal. Dan selain daripada ibu tunggal pun, wanita-wanita lain juga memainkan peranan yang sangat besar untuk membangunkan dan membesarkan anak-anaknya. Saya tak pasti Ustazah kita nak ceritakan contoh-contoh yang lain ataupun mungkin dalam soalan yang seterusnya mungkin boleh sambung. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Memang mereka, sahabat-sahabat kita di sana, memang manusia terpilih. Allahu Akbar. Sampaikan salam Ustazah pada isteri Naim. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan terus kuat untuk terus mendidik. Daripada 5 dah jadi 7 orang. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi agaknya apakah antara faktor yang paling utama lah yang menyebabkan wanita Palestin itu sangat termotivasi lah ya, dalam hal ini, insyaAllah. Silakan Nadia. Okey, yang pertama sekali wanita-wanita Palestin ini mereka lahir dalam suasana perjuangan. Maksudnya di sekitar mereka secara automatik dia lahir sebagai orang yang berada di dalam perjuangan. Sebabnya ayahnya adalah Syahid, macam isteri saya Rim ni, suaminya Syahid Ashraf Mushtaha, adiknya Syahid Abdullah Al-Minawi, toknya Syahid Ibrahim Al-Minawi. Maka di sekelilingnya memang semua syuhada, iaitu cucu kepada Syahid, isteri kepada Syahid, kakak kepada Syahid. Jadi automatik mereka ini lahir dalam suasana berjuang, terpaksa duduk, terpaksa berjuang, dan mereka ini membesar dalam keadaan sedemikian. Dia tengok bagaimana abang-abang mereka keluar contohnya setiap malam untuk menjaga sempadan. Dia tengok bagaimana ayah-ayah mereka keluar kadang-kadang di waktu perang buat persiapan-persiapan dan tidak lagi dapat kembali, dan mereka tak nampak lagi selepas daripada itu ahli keluarga mereka yang keluar. Dan pada masa yang sama mereka juga sebenarnya melalui sistem pentarbihan yang saya rasa cukup cantik, sebagaimana yang dilalui juga oleh saya rasa wanita-wanita PAS dan harkah-harkah Islamiah yang lain, Alhamdulillah. Jadi mereka ini juga, saya tengok isteri saya juga dia sibuk dengan urusannya di masjid, dia pergi ke usrah-usrah, dia pergi ke tamrin-tamrin, dia mendekati penduduk-penduduk dan menjadikan mereka ini sebagai mad'u untuknya, diceritakan tentang perjuangan, disabatkan tentang perjuangan, dan mereka ini sebagai wanita-wanita yang berada di bawah kumpulan Hamas lah kan. Mereka ini berada di bawah kumpulan Hamas, mereka juga merancang program-program kebajikan. Contohnya semalam dimaklumkan kepada saya mereka nak buat
program untuk wanita-wanita yang telah kehilangan suami dalam perang yang baru ni, untuk wanita-wanita yang rumah mereka dah dirobohkan. Dia nak duduk bersama-sama dengan mereka dan nak bagi semangat balik, nak recharge balik iman mereka, nak bagi tahu balik tak apa, hilang harta ni tak ada masalah, hilang duit ni tak ada masalah, hilang suami ni tidak ada masalah, sebab kita buat ini semua ialah untuk pembebasan negara kita sendiri. Dan sebenarnya kali ini kalau kita tengok aura perang di Gaza ini berbeza jauh sikit daripada apa yang berlaku perang-perang sebelumnya. Kalau sebab perang daripada sebelum ni, contohnya tahun 2014, perang berlaku dengan sebab situasi dalam Gaza itu sendiri, dan perang berakhir dengan syarat-syarat yang diletakkan ke atas Israel untuk orang-orang Gaza. Maksudnya diletakkan masa itu 10 syarat. Antaranya dibina semula lapangan terbang Gaza yang telah dimusnahkan, dibuka pelabuhan Gaza yang tidak beroperasi. Jadi syarat-syarat itu diletakkan untuk orang Gaza. Tapi pada kali ini perangnya mereka masuk ke dalam perang ialah untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa, dan mereka keluar daripada perang setelah dibagi jaminan. Walaupun kita tahulah Zionis ni putar beliknya banyak, tapi disebutkan jaminan asalnya sepatutnya untuk tidak lagi menceroboh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi pengorbanan mereka yang berada di Gaza ketika ini bukan untuk diri mereka sendiri. Dikorbankan rumah mereka, dikorbankan harta mereka, dikorbankan suami mereka adalah untuk Al-Aqsa yang kadang-kadang mereka ini tak pernah sampai dan tak pernah solat pun di sana. Jadi wanita-wanita itu begini, mereka dilatih dengan suasana, kemudian mereka dilatih dengan tarbiyah yang tersusun, kemudian mereka dilatih pula dengan Al-Quran, dan di masjid-masjid di bumi Gaza ini setiap hari selepas asar akan ada, ataupun selepas asar ataupun selepas zuhur akan ada slot menghafal Al-Quran untuk anak-anak perempuan, selepas zuhur untuk anak perempuan, selepas maghrib untuk anak-anak lelaki. Setiap hari mereka akan hantar anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran di masjid-masjid. Dalam usia 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun dihantar untuk menghafal Al-Quran. Bila mana budak-budak ni tak boleh nak baca Al-Quran lagi, maka ustaz dan ustazah dia, syekh-syekh dia bacakan Al-Quran tersebut, ayat yang nak dihafal berulang-ulang sampailah dia boleh menghafal Al-Quran daripada pendengaran. Begitu juga setiap kali datang musim panas, anak-anak ini dihantar ke program-program yang namanya program Tajul Waqar. Anak-anak yang paling cerdik, puluhan ribu anak-anak Gaza yang paling cerdik dihantar 2 bulan menghafal Al-Quran di masjid-masjid. Mereka pergi selepas subuh dan mereka balik selepas asar, dan dalam tempoh 2 bulan itu mereka dapat hafal 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran, puluhan ribu dilahirkan setiap tahun daripada program ini saja, selain daripada program-program lain yang ada di masjid-masjid. Jadi siapa yang berada di belakang anak-anak ini, dikala suami-suami mereka sibuk dengan kerja, sibuk dengan perjuangan, pastinya yang ada di belakang mereka ialah ibu-ibu mereka, yang pastikan mereka dapat hafal Al-Quran, yang pastikan mereka ulang Al-Quran, yang bagi mereka galakan untuk siapkan kerja rumah, untuk belajar bersungguh-sungguh, sebab mereka tahu mereka ada bukan semata-mata cita-cita untuk anak dia jadi doktor, untuk anak dia jadi engineer, tapi mereka ada matlamat yang jauh lebih suci, yang jauh lebih besar, yang langsung tidak mementingkan diri mereka, iaitu untuk membebaskan Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa, membebaskan kota Al-Quds. Jadi itu mungkin secara ringkas anak-anak dan wanita di bumi Palestin ini. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, memang benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa bumi Palestin ini memang bumi yang penuh barakah, Masya Allah. Banyak kita tengok faktor dia, antaranya masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memilih para syuhada dalam zaman kita ni, dan kemudian dalam masa yang sama tadi sebagaimana yang saudara Nadir sebutkan, iaitu tentang penghafaz Al-Quran, Masya Allah, ribuan dalam suasana mereka yang tak boleh kita nak gambarkan lah. Kalau kita boleh hanya bayang-bayang macam tu keadaan sebenarnya, bila dah bersama dengan mereka, baru kita melihat. Ada Ustazah pernah dengar seorang sahabat yang pergi ke sanalah, muslimah kita, dan dia bertemu dengan wanita Gaza, dan wanita Gaza bertanya, kamu dah hafal Quran banyak mana? Jadi dia kata memang malulah nak menjawab kan, sebab mereka dalam suasana yang sangat kritikal macam tu, sentiasa terdesak kan, Masya Allah. Tapi Al-Quran senantiasa
berada di bibir mereka. Ya, memang dalam dunia ini sebenarnya pun tak adalah yang lebih mulia daripada Al-Quran itu sendiri kan. Kita lihat, kita dah tahu misalnya malaikat yang paling mulia ialah malaikat yang membawa Al-Quran. Nabi yang paling mulia adalah Nabi yang juga menerima Al-Quran, masya-Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malam yang paling mulia juga adalah malam turunnya Al-Quran, masya-Allah, iaitu malam Al-Qadar. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi ini juga sepatutnya menjadi iktibar kepada kita. Ya, memang benar bumi Palestin adalah bumi yang penuh keberkatan. Ya, kerana di sana manusia-manusianya, masya-Allah, penghuni-penghuninya tidak lekang dengan Al-Quran, masya-Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah kurniakan juga kepada kita khususnya di bumi Malaysia ni dan juga Asia Tenggara, ramai di kalangan di suasana sini, keadaan di sini seperti Indonesia, masih lagi ramai umat Islam, masya-Allah, masya-Allah ya Rabb. Jadi Nadia, seterusnya kalau kita lihat sebenarnya bumi Palestin ini sebagaimana yang dinyatakan selalu menghadapi serangan-serangan, sama ada pengeboman ke ataupun tadi kezaliman-kezaliman yang mungkin tidak dipaparkan kepada media massa. Tetapi masya-Allah, kalau kita melihat kepada video-video yang merakam reaksi penduduk Palestin itu sendiri, masya-Allah, mereka dilihat begitu tenang, positif. Walaupun dalam keadaan penempatan mereka dibom, diserang, tapi dan begitu juga dengan wanita-wanitanya, tapi masya-Allah mereka dapat menerima itu dengan penuh ketenangan. Agaknya macam mana Nadia keadaan yang macam ni boleh menjadi orang kata darah daging dalam kehidupan umat Palestin itu sendiri, insya-Allah. Saya rasa wanita-wanita di bumi Palestin ataupun orang Palestin secara am ini, mereka bila mana hidup dalam suasana ini, maka mereka memaksa diri mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih tawakal. Mereka memaksa diri mereka untuk menjadi orang yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Kita sudah ada di bumi ini, bumi yang kecil ini, bumi yang tidak ada kawasan yang selamat, bumi yang bila-bila masa boleh berlaku serangan, bumi yang kalau tentera masuk, tentera Israel ni kalau dia nak musnahkan Gaza ni senang saja sebenarnya. Cuma mereka tak buat sebab tak jadi isu kepada mereka itu sendiri. Tapi kalau dia nak musnahkan Gaza ni dengan ratusan pesawat perangnya, dengan puluhan mungkin kapal-kapal perangnya, dengan ratusan kereta-kereta kebalnya, sekejap je. Mungkin dia akan ambil masa beberapa hari, dia boleh memusnahkan keseluruhan kawasan Gaza. Jadi bila mana itu berlaku, kita pun hidup dalam suasana orang kata seperti susah nak gambarkan. Contohnya kita dah tahu dah mungkin kematian tu bila-bila masa boleh mengetuk pintu rumah kita. Jadi kita nak buat apa? Kita nak bimbang lebih-lebih pun tak boleh. Kita nak cari tempat yang selamat pun tidak boleh. Kita nak fikir banyak sangat pun tidak boleh. Jadi saya ingat saya punya mak lah sebagai inspirasi yang sentiasa bagi sokongan juga kepada kami. Disebutkan mak saya Muslimat di Johor, disebutkan bahawa kematian itu boleh datang pada bila-bila masa. Kadang-kadang kita ni duduk kat Malaysia, kita bimbang tengok Nadir di Gaza mungkin akan mati syahid, tapi kita tak tahu adakah Nadir yang akan mati syahid dulu ataupun mak ni, cik ni yang ada di rumah ni yang mungkin kita akan mati dulu, mati aksiden ke, mati terkena elektrik ke, mati terjatuh ke, kita tak tahu. Jadi bila mana Allah rahsiakan kematian itu bila ia akan berlaku, maka tak payah kita fikir sangat susah-susah. Yang penting kita kena bertawakal, kita kena ambil langkah-langkah yang sepatutnya kita ambil. Jadi saya pun kalau nak keluar pada waktu perang, dalam keadaan orang lain semua tak keluar ataupun susah nak bergerak, saya masih selalu kepada mak saya, kepada ayah saya pun maklumkan kepada mereka ni nak keluar dah ni, ada kerja yang perlu dibuat ni walaupun tengah ada serangan. Jadi mak pun dia kata tak apalah, kalau Allah dah takdirkan akan syahid dah juga nanti insya-Allah, dan jangan bimbang sangat, jangan fikir sangat. Memang dah pergi ke bumi Gaza tu untuk berjuang, memang dah pergi ke bumi Gaza tu untuk berkorban. Kalau Allah dah takdirkan akan berlaku juga dan alang-alang dah menyeluk Bekasam tu,
biarlah sampai ke pangkal lengan. Buat semua benda baik yang boleh buat. Takdir itu kita cerita kemudian. Apa yang akan berlaku itu kita cerita kemudian. Maka sebenarnya itu juga pemikiran orang-orang Palestin. Mereka buat sebaik mungkin apa yang mereka boleh buat, tetapi selepas daripada itu mereka hanya boleh menyerah kepada Allah. Macam kami ni Ustazah, kami duduk di rumah dalam suasana serangan yang terakhir ini. Dan serangan kali ini sebenarnya dia banyak fokus kepada kami yang berada di sebelah barat Gaza. Selalunya di sebelah sempadan, di sebelah timur di antara sempadan Gaza dan Israel. Tapi kali ini tak tahu kenapa dia banyak menghentam kami yang di sebelah lautan ini. Jadi kami pun duduk di rumah, memang kebimbangan itu ada, tapi kita dah buat perancangan siap-siap. Kita dah buat segala yang boleh, kita buat perancangan siap-siap. Contohnya kita dah siapkan pack-pack, dah pack siap-siap beberapa helai baju untuk semua anak-anak, masukkan dalam beg siap-siap, letak depan pintu, kita kumpulkan dokumen-dokumen penting, letak dalam satu beg. Kita buat pelan kecemasan bersama-sama dengan anak-anak, anak sulung, kena selamatkan adik bongsu, anak kedua, kena selamatkan adik yang nombor 6. Anak yang ketiga dia kena ambil beg pakaian, anak yang keempat kena ambil dokumen-dokumen penting. Jadi kita dah buat dah semua tu. Bila mana berlaku serangan dah tak ada apa dah yang tinggal kita nak buat. Tinggallah kita laksanakan perancangan kita dan kita serahkan bakinya kepada Allah. Jadi saya rasa itu juga yang dibuat oleh orang-orang Palestin semua ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tak dapat Ustazah nak gambarkan macam mana, tapi Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mempermudahkan urusan, ya. Mempermudahkan urusan, ya. Allah mengampunkan dosa, ya, dan Allah memilih untuk syahid, ya, kepada sahabat saudari Islam kita di sana, insya-Allah. Okey, jadi oleh kerana kita dah beberapa soalan yang dah dijawab oleh Nadir, Ustazah tanya, ya, so kita berhenti sebentar, ya. Sebelum kita teruskan lagi sembang santai ni, kita berehat sebentar, ya, untuk kita menonton video yang akan dipaparkan ni, insya-Allah. InsyaAllah. Nanti kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Baik, insya-Allah. القدس لنا والحق لنا النصر لنا. أنتم في إيران، نحن الأقوياء، نحن الوجود، أنتم في إيران، أنتم لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال غير فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا أخوان، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ، أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة، أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله 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 سنحرر فلسطين، والله سنسجد ونعاد شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، سنطردكم وسندوس على آخر شفرة صهيوني لعين في غزة لأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. Memang, ya, penduduk Gaza ini memang kuat, Masya Allah. Itu yang Allah uji mereka, ya, Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana yang kita lihat, ya, kalau kita lihat pada sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baginda sejak menyebarkan dakwah Islam, ya, daripada bumi Mekah sendiri pun, ya, ada sahaja, ya, ancaman-ancaman yang diberikan oleh pihak kafir Quraisy, ya. Kemudian begitu juga apabila baginda berhijrah ke bumi Madinah, ya, kita lihat Masya Allah kalau kita kira peperangan, ya, yang terpaksa dilalui oleh baginda dan juga umat Islam ketika itu, Masya Allah, ya, memang orang kata dalam setahun tu ada saja peperangan yang dilalui oleh baginda dan sahabat
sahabat-sahabat baginda ketika itu, ya. Dan hal ini sebenarnya dia tidak sama sekali menjatuhkan imej baginda, bahkan menunjukkan bahawa umat Islam ketika itu adalah merupakan umat Islam yang digeruni, ya, yang digeruni. Sebab itu ada saja cara-cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk nak melemahkan umat Islam. Jadi macam tu juga kita lihat di bumi Palestin ni, masya-Allah, diam tak diam dah lebih 70 tahun mereka terpaksa menghadapi suasana yang seperti ini. Memang umat Palestin, umat Islam Palestin adalah umat Islam yang terpilih, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah akan memilih kita bersama, insya-Allah. Dan selain daripada tu Nadir, selain daripada berlaku serangan-serangan dan dalam suasana kita menghadapi COVID-19 yang memang berleluasa di dunia ini, jadi macam mana keadaan di Palestin mereka menghadapi ancaman COVID-19 ini? Silakan Nadir. Okey, COVID-19 di bumi Gaza sebagaimana yang kita tahu masuk lewat sikit di bumi terbit barat ataupun tanah jajahan di masuk awal lagi. Tapi hikmahnya Gaza ini dikepung menyebabkan COVID-19 tu tak tembus, lewat sikit masuk beberapa bulan daripada orang lain. Dan penduduk Gaza pun bila mana masuk COVID-19 mereka pun sebutlah kami ni dah berada di dalam PPP yang tak habis PP-nya sejak daripada tahun 2006 bila mana Hamas menang dalam pilihan raya. Kawasan Gaza ini dikepung, tak boleh nak keluar, tak boleh nak masuk, tak boleh nak dapat rawatan, tak boleh nak sambung belajar, tak boleh nak jumpa dengan keluarga yang berada di luar. Jadi mereka dah dikenakan tindakan tak boleh nak rentas negeri. Ini semua isu-isu yang kita duk rasa sempit sangat duduk kat dalam rumah kita dalam masa beberapa bulan ini. Sebenarnya mereka dah lalui sejak sekian lama. Jadi subhanallah, Allah jadikan COVID-19 itu melanda dunia, sampaikan penduduk dunia juga boleh rasa apa yang dirasai oleh orang-orang di Gaza lah. Dan semua mereka yang masuk ke dalam bumi Gaza ini, dia masuk melalui satu sempadan, iaitu sempadan Rafah, dan sebahagian kecil saja yang boleh masuk melalui sempadan dengan Israel. Wartawan, tugas-tugas kemanusiaan antarabangsa yang masuk melalui sempadan di sebelah utara yang namanya Erez. Jadi semua yang masuk melalui Rafah ini dia akan dimasukkan ke pusat-pusat kuarantin sebelum dibenarkan untuk bercampur semula dengan masyarakat. Jadi dengan sebab tu COVID ni lambat masuk ke dalam bumi Gaza. Tapi bila dah masuk, bila ada terlepas kes, isunya menjadi sangat-sangat besar. Sebab kita tahu Gaza ini dalam keadaan kekurangan infrastruktur kesihatannya, dalam keadaan kita tidak ada ubat-ubatnya, dalam keadaan sekarang ada vaksin dihalang untuk masuk sepenuhnya ke dalam bumi Gaza ini. Jadi sebenarnya situasi terakhir pada awal Ramadan, sebenarnya masjid-masjid tidak pun dibuka. Pada waktu malam masjid ditutup dan tidak dibenarkan untuk diadakan solat tarawih sebab tidak boleh berlaku percampuran. Masa itu kes COVID sekitar 1,500 kes satu hari. Dan 1,500 kes ini sebenarnya untuk 2 juta orang adalah jumlah yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan lah. Sekitar 45% daripada mereka yang buat ujian swab test didapati positif COVID. Jadi masjid-masjid pun ditutup. Tapi 10 hari terakhir Ramadan, kita ataupun mereka buat keputusan, kes dah semakin berkurang sedikit, tak boleh kita nak teruskan tutup negara kita ini ataupun wilayah kita ini, wilayah Gaza dalam Palestin ini, sebabnya penduduk terpaksa bergerak, penduduk terpaksa bekerja, penduduk terpaksa untuk membina kehidupan mereka. Sebab kita tahu majoriti sebenarnya orang-orang Gaza ini yang bekerja mendapat upah harian, yang bekerja sebagai buruh, yang bekerja sebagai nelayan, yang bekerja sebagai pemandu taksi. Jadi mereka ini dia dapat duit bila mana dia bekerja. Dan bila mana dia tak dapat bekerja, duka citanya mereka di bumi Gaza ini ada kesempitan ekonomi. Jadi tak adalah ada penjananya ataupun yang dibuang kerja dapat pampasannya, itu semua tidak ada di sini kan. Bila dibuang kerja kita terenganga saja, bila tidak ada kebenaran untuk keluar pergi ke laut dan sebagainya, bukan saja oleh COVID, juga oleh kapal-kapal laut Zionis yang menjaga pesisiran pantai,
maka terengah-engah mereka tunggulah rezeki dari mana Allah nak datang. Tapi subhanallah, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, kalau burung pun dia boleh keluar setiap hari untuk cari rezeki dengan penuh tawakal, balik setiap hari boleh kenyang dan boleh kenyangkan anak-anaknya, maka itulah tawakal yang ada pada kita juga. Rezeki Allah bagi insya-Allah. Dan tak dengar lagi di bumi Gaza ini kes-kes mati kebuluran. Mungkin ada 1-2 kisah dalam tempoh saya duduk di bumi Gaza selama hampir 10 tahun ini, tapi dalam keadaan biasa alhamdulillah tidak ada lagi isu mati kebuluran. Inilah bumi Gaza yang diberkati ini. Jadi sampailah 10 terakhir Ramadan itu, masjid-masjid dibuka semula dan dibenarkan dilonggarkan sedikit pergerakan sampailah berlaku perang. Jadi bila mana berlaku peperangan, Kementerian Kesihatan yang sebelumnya setiap hari update, hari ini ada 1,200 kes, hari ini ada 1,100 kes, dia tukar tugas dia. Daripada dia update pesakit-pesakit COVID, mereka update pula jumlah syuhada yang terkorban daripada peperangan. Jadi hari pertama 50 orang syahid, hari kedua dah jadi 55, hari ketiga dah jadi 63, macam tu. Dia tukar peranan dia, dan memang isu COVID ni dia tenggelam dan orang dah tak tengok sangat isu COVID itu. Dan kita percaya duka citanya selepas keadaan kembali tenang dan stabil ini, kes-kes akan meningkat semula dengan jauh lebih besar, sebab dalam perang memang orang tak jaga penjarakan sosial, orang tak jagalah nak kena spray sanitizer lah apa semua kan. Kita bayangkanlah orang duk sibuk korek bangunan-bangunan yang runtuh untuk selamatkan anaknya, untuk keluarkan isterinya daripada balik timbunan. Takkan kita nak pergi tepuk bahu dia, kita kata pakcik ni tak pakai mask ni, memang bermasalah lah kan. Jadi itu keadaan mutakhir COVID ini. Kita harapkan insya-Allah akan tambah baik selepas daripada inilah. InsyaAllah, amin ya. Masya Allah, bumi Palestin penuh dengan tarbiyah daripada sekeliling kehidupan itu sendiri. Masya Allah ya Rab ya. Jadi kan bila Nadir sebut juga tentang ekonomi tadi ya, jadi macam mana sumbangan wanita Palestin lah dalam menggerakkan ekonomi Palestin ya. Macam mana sumber ekonomi yang dibolehi untuk menjana ekonomi di sana. Penjana tak ada. Jadi macam mana, Masya Allah ya. Macam tadi saudara Nadir sebutkan, dah 6 tahun dah kena lockdown ya. Jadi macam mana ya keadaan di sanalah, ya Allahu Akbar. Okay, penduduk di bumi Palestin ini majoriti yang paling utama lah ialah yang bekerja sebagai pegawai kerajaan. Sama ada pegawai kerajaan di bawah Hamas ataupun pegawai kerajaan sebelum daripada tahun 2006 yang bekerja di bawah Fatah. Dan pegawai kerajaan ni walaupun namanya pegawai kerajaan, tapi mereka ini juga kelompok yang tidak stabil di bumi Gaza sebab ketiadaan duit untuk membayar gaji mereka. Jadi mereka ini dibayar sekitar 40% daripada gaji mereka, kadang-kadang setiap 50 hari, kadang-kadang setiap 40 hari. Jadi itu majoriti penduduk di bumi Gaza. Dan selain daripada itu ialah mereka yang kita sebutkan tadi bekerja dengan tugas-tugas harian mereka. Kalau mereka bekerja dapatlah gajinya. Dan sebahagian juga adalah pekerja-pekerja seperti guru-guru yang bekerja bersama-sama dengan sekolah-sekolah United Nations, bekerja dengan NGO, itu syara'nya lah. Tapi bila kita sebut begitu taklah bermakna bahawa ramai yang bekerja. Sebenarnya unemployment rate, kadar mereka yang tidak bekerja di bumi Gaza ini untuk para pemuda lebih kurang 45%. Jadi separuh sahaja penduduk yang ada bekerja, dan bekerja pun dalam bentuk kerja yang kita sebut tadi, bukanlah dalam keadaan yang stabil. Jadi memang isu di Gaza ini isu ekonomi yang ada. Memang ada kesukaran untuk mereka berkahwin pada pemuda yang umur 35 tahun, kadang-kadang cari duit nak kahwin, tak dapat kahwin. Ibu-ibu yang nak bagi anaknya mendapatkan rawatan, tak boleh nak bagi rawatan. Jadi isu-isu ni memang ada. Dan di bumi Gaza ini walaupun fokus kepada para ibu, dia kurang suka bila mana isterinya terpaksa bekerja. Kita tahu Arab ni dia ada ego dia sikit kan. Bila dia boleh bekerja, seperti mana batang tubuh dia boleh digerakkan untuk cari duit, dia tak akan benarkan isterinya keluar untuk bekerja. Melainkan sekarang ni mungkin dah berubah sedikit demi sedikit dan semakin moden. Tapi keadaannya begitu. Pekerjaan itu keutamaannya diberikan kepada para lelaki dan para wanita yang bertugas di rumah mereka. Dan secara ringkasnya, keadaan ekonomi sangat-sangat teruk di bumi Gaza ini dan sentiasa memerlukan bantuan dan sokongan daripada negara-negara luar.
Ya, insyaAllah ya. Jadi kalau dalam masa peperangan pula macam mana ya? Tugas yang dilakukan oleh wanita lah dalam musim peperangan ataupun musim serangan daripada Zionis Israel itu sendirilah khususnya. Okey, wanita di musim peperangan mereka ada fungsi mereka yang tersendiri. Dan fungsi mereka ialah untuk menjaga kubu kedua, iaitu rumah-rumah mereka. Kubu pertama ni bila mana suami mereka pergi ke sempadan-sempadan. Kubu yang kedua ialah bila mana kubu kedua ialah rumah-rumah mereka yang perlu mereka jaga. Sebab kita kena bayangkan kalau dalam keadaan perang ni anak-anak kita takut, anak-anak kita kadang-kadang tak takut pun dia nak keluar bermain, dia nak jaga, dia nak keluar tengok kawan-kawan dia. Jadi ini juga adalah satu tugas yang sangat penting untuk mereka. Itu yang pertama. Dan sebenarnya bila mana mereka mampu untuk jaga anak-anak mereka, untuk pastikan anak-anak berada dalam keadaan yang selamat, si suami ni dia akan rasa sangat tenang dan dia akan keluar dalam keadaan seronok. Aku dah ada isteri aku, dia boleh jaga, aku dah latih dia untuk dia jadi kuat, dan aku boleh keluar sekarang ni berhadapan dengan musuh dengan hati yang tenang. Dan biasanya memang mereka akan jumpa dengan isteri sebelum keluar, mereka akan minta izin untuk keluar, mereka akan minta izin ataupun nasihatkan kalau jadi apa-apa kena reda, kena tinggalkan, kena tahu bahawa aku ini mungkin tidak akan kembali lagi. Saya ingat satu kisah Ustazah beberapa tahun yang lepas di mana seorang lelaki ni dia datang nak berkahwin. Dia nak berkahwin dengan seorang wanita dan dia pergi bertunang dengan wanita tersebut. Dia dibawa di tangannya satu plastik berwarna hitam. Dan dalam plastik itu dia letakkan dua benda. Satu ialah sekuntum bunga ros dan yang kedua ialah sebiji peluru. Sebelum dia bagi kepada wanita tersebut plastik itu, dia kata kau perlu tahu bahawa sebenarnya aku ini sudah berkahwin. Jadi perempuan itu terkejut. Pertama kali aku dengar dia ni dah berkahwin. Macam mana pula boleh dah berkahwin? Aku tak tahu dia dah berkahwin kan. Jadi dia tanya balik, apa maksud kau bahawa kau sudah berkahwin? Maka dia punya tunang ni di bumi Gaza ni ataupun di bumi Palestin, maksudnya sebenarnya dia sudah ikat hubungan, dia sudah lafazkan akad nikah. Cuma mereka tidak tinggal sebumbung lagi. Beza dengan tunang kita. Bukan tunang kita tak boleh keluar bersama, tak boleh nak berkhalwat dan sebagainya. Tapi di Gaza ini tunang maksudnya mereka sudah pun berakad nikah. Jadi dia cakap dengan tunang dia, sebenarnya isteri aku yang pertama ialah perjuangan aku ini untuk membebaskan bumi Palestin. Engkau adalah isteri aku yang kedua. Kalau engkau reda dan rela untuk menjadi isteri aku yang kedua, barulah engkau terima pertunangan aku ini. Sebutkan begitu. Dan dibagilah plastiknya kepada wanita tersebut. Dia kata ini adalah untuk engkau, dia bagi ros tersebut dan dikeluarkan peluru, dia kata dan ini adalah isteri aku yang pertama. Kau kena reda kalau nak kahwin dengan aku bila-bila masa, engkau kena ini adalah perjuangan aku yang lebih utama. Maka isteri dia pun dia kata tak ada masalah, insya-Allah aku reda menerima engkau sebagai suami dan aku faham bahawa isterimu yang pertama itu ialah perjuangan. Dan sebenarnya selepas daripada itu suaminya keluar untuk berjuang dan suaminya syahid. Tak sempat mereka ini berkahwin. Jadi itu keadaan mereka di bumi Gaza. Wanita-wanitanya adalah benteng yang sangat kuat, benteng dalaman yang sangat kuat yang memastikan anak-anak mereka terjaga, yang memastikan suami-suaminya boleh pergi keluar berperang dalam keadaan mereka rasa tenang. Jadi isteri-isterinya duduk di rumah dengan kemampuan yang ada, mereka cuba mengelakkan anak-anak daripada rasa takut. Apa yang ada di rumah mereka masak untuk bagi anak-anak dapat makan. Jadi itu sebenarnya saya rasa fungsi yang sangat-sangat besar yang dimainkan oleh wanita lah. Itu selain daripada wanita-wanita lain yang kadang-kadang keluar bekerja. Kalau kita dengar kisah contohnya Razan Al-Najjar, walaupun bukan dalam suasana perang, tapi dia syahid ketika mana sedang merawat mereka yang tercedera di dalam The Great Return March. Dan saya rasa bila kita dengar kisah Razan Al-Najjar ini, kisah yang saya rasa sangat famous, yang ramai orang tahu, yang terkenal, paramedik yang syahid, wanita paramedik yang syahid dalam peristiwa The Great Return March. Orang tahu kisahnya tapi orang tak tahu suasana apa Razan ini keluar pergi berada di benteng paling hadapan berdepan dengan musuh Zionis.
Dan ketika itu, bila mana Razan itu syahid, kalau tak silap saya pada hari yang sama, saya juga berada bersama-sama dalam perarakan negeri Eastern March. Hari paling kemuncak berlakunya serangan daripada Zionis, dan Great Return March ni untuk yang tak jelas ialah perarakan aman penduduk Gaza pergi ke sempadan di antara Gaza dan juga Israel. Di antara Gaza dan Israel ni ada sempadan yang dibuat daripada pagar-pagar, ada 2-3 lapisan pagar, dan orang Gaza ni dia tak boleh pun sebenarnya masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka hanya boleh melakukan protes berdekatan dengan pagar. Mereka berdepan dengan tentera-tentera yang berjaga dengan kereta kebalnya, dengan kenderaan berperisainya. Dan kita nak gambarkan sikit suasana untuk tengok Razan ni kuat tak kuat, seorang wanita Palestin ini. Dan saya ingat masa tu bulan Mei, tak silap saya 16 Mei tahun 2018. Dan dalam peristiwa itu, peristiwa paling berdarah sejak bermulanya The Great Return March ini, yang mana hari itu sahaja syahid lebih daripada 60 orang yang syahid dalam masa beberapa jam. Dan saya keluar ke sempadan bersama-sama dengan para pemuda. Kita berarak bersama-sama dengan para pemuda yang sedang melaungkan takbir, yang sedang bersorak. Mereka selalu sebutkan Al-Quds Raihin Syuhada bil Malayin. Al-Quds Raihin Syuhada bil Malayin. Maksudnya apa? Maksudnya kami sedang berarak ke bumi Al-Quds, para syuhada, berjuta-juta para syuhada. Jadi mereka anggap mereka ini adalah syuhada yang sedang bergerak ke arah kota Al-Quds untuk membebaskannya. Jadi mereka ini menjerit Al-Quds Raihin dan mereka bertakbir, dan kita bergerak bersama-sama dengan para pemuda ini. Semakin lama mereka semakin mendekati sempadan. Di sebelah kanan kita Ustazah ada kumpulan-kumpulan kamikaze. Kumpulan kamikaze ini dia buat apa? Dia pegang, dia bawa tali panjang bersama-sama dengan mereka. Dia pasangkan di hujungnya cangkuk dan dia lari ke arah pagar. Dia pasang cangkuk tersebut dan dia cuba tarik beramai-ramai pagar itu untuk dijatuhkan. Dan di sebelah kiri kita pula ada pasukan yang kita panggil pasukan tayar. Pasukan tayar ni apa tugasnya? Mereka ni yang bawa tayar pergi ke Barisan Harapan dan dibakar tayar-tayar tersebut untuk keluarkan asap hitam yang tebal supaya sniper Zionis tak nampak bila mana mereka nak tembak pejuang-pejuang yang sedang membara ke hadapan. Pejuang-pejuang ni semua pemuda, bukannya tentera ya. Semuanya adalah orang biasa yang tidak ada apa-apa kelengkapan perang ataupun tak bawa apa-apa senjata. Jadi kami pun bergerak dan mereka ini bertakbir dalam keadaan mereka nampak di hadapan mereka ada sniper-sniper. Di hadapan mereka ada tentera yang lengkap bersenjata. Mereka bergerak selangkah demi selangkah, sampailah dilepaskan tembakan oleh Zionis Israel, sampailah dilepaskan tembakan oleh gas-gas pemedih mata. Mereka bergerak dan bila mana berlaku tembakan mereka berundur selangkah, kemudian bergerak semula di hadapan. Mereka kemudian berundur semula sampai begitu mereka seolah-olah menimbulkan kemarahan Zionis dan membuatkan mereka naik bengang dengan keadaan yang berlaku. Jadi keadaan ketika itu memang tidak selamat. Saya sendiri melihat beberapa pemuda di sekeliling saya yang ditembak, yang kaki mereka putus di depan mata. Yang Zionis ni mereka punya kepakaran sniper-snipernya sangat hebat. Ada satu peristiwa insiden yang berlaku ketika itu juga, seorang sniper Zionis ni dia tumbangkan 3 orang pemuda dengan 1 biji peluru sahaja. Pemuda yang berada di hadapan saya ditembak oleh sniper Zionis, tembus kaki pemuda tersebut masuk ke dalam kaki pemuda yang kedua, tembus kaki pemuda yang kedua masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga. Tiga-tiga tumbang dan terpaksa dibawa ke hospital. Mungkin sebahagian daripada mereka lumpuh, ada sebahagian yang terpaksa dipotong kaki, dan yang syahid pun ramai juga di sekeliling kita. Jadi itu sebenarnya keadaan mereka ketika itu, dalam keadaan berhadapan dengan maut, dalam keadaan berhadapan dengan peluru-peluru Zionis ni yang sangat menakutkan. Peluru mereka ni namanya peluru butterfly, dipanggil butterfly bullet. Sebab apa dia butterfly? Sebabnya peluru ini dia ditembak masuk ke dalam batang tubuh pada pemuda, dia tak pecah di luar. Tapi bila mana dia masuk ke dalam batang tubuh, barulah dia akan berpusing dan merobek segala isi kandungan badan pemuda ataupun pemudi tersebut. Jadi kalau kita tengok mereka yang cedera dalam The Great Return March ni, lubang masuk peluru itu kecil. Sama macam Razan An-Najjar, kecil. Tapi di belakangnya lubang yang besar, robek semua
sebelum peluru itu dapat keluar daripada tubuhnya. Jadi Razan ni kita tengok bagaimana dia syahid. Orang ingat dia pergi maju ke hadapan untuk selamatkan para pemuda dan para pemudi yang ditumbangkan dalam keadaan biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya itu keadaan Razan An-Najjar, bagaimana dia maju dalam keadaan sedemikian, bagaimana dia bergerak dalam keadaan sedemikian untuk pastikan sekurang-kurangnya ada khidmat yang dapat dilakukan untuk Palestin, dan akhirnya Allah berikan ganjaran yang paling besar, iaitu ganjaran syahid kepada dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, bumi Palestin ni merupakan boleh tak kalau Ustazah katakan bahawa ia adalah merupakan Quran bergerak ni. Jadi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sebenarnya masih dan berjalan dalam kehidupan kita yang ada sekarang. Di mana bumi yang Allah pilih adalah bumi Palestin. Masya Allah. Memang itu adalah merupakan bumi yang bertuah. Dan kita pun teringatnya macam mana yang baginda nyatakan bila seorang sahabat bertanya di mana Rasulullah mengatakan bahawa bumi Baitul Maqdis itu ni adalah merupakan sebuah bumi yang patut dilawati lah, yang patut orang Islam pergi, kan? Di mana dan bila tu sahabat berkata kalau kita tak boleh nak ke sana macam mana, kan? Lalu baginda kata berikanlah minyak, minyak untuk nyalakan. Mungkin di sini maksud juga ialah apa sajalah yang boleh menghidupkan kehidupan di bumi bertuah tersebut yang penuh dengan keberkatan. Jadi Masya Allah, untuk antara ini juga Ustazah, antara soalan akhir kita lah, ya, kita nak ulang sekali lagi, boleh nak saudara anak anda Nadir sebutkan, ya, apakah bentuk bantuan yang sangat diperlukan lah oleh golongan wanita dan kanak-kanak khususnya dalam suasana yang ada sekarang. Okey, secara amnya bantuan yang kita sedang usahakan di sini melalui rakan kerjasama kita di Aid for Palestine dan NGO yang lain ialah pertama sekali bantuan untuk membaiki dan membaik pulih rumah-rumah ataupun membina semula rumah-rumah yang telah dimusnahkan sepenuhnya. Jadi rumah-rumah yang telah dimusnahkan sepenuhnya ada sekitar 1,400 rumah totally lost, rumah yang tidak boleh mereka duduk semula dan mereka terpaksa menyewa di luar daripada kawasan rumah mereka, sementara rumah mereka dapat dibina semula. Itu pun kalau ada dana datang bantuan untuk mereka membina semula rumah mereka. Jadi bahan-bahan binaan di Bumi Gaza ni sebenarnya tidaklah murah. Rumah sewa pun tidaklah murah. Jadi satu rumah yang sekitar mungkin 100 meter persegi ataupun 120 meter persegi diperlukan kos sekitar mungkin 70 hingga 80 ribu ringgit untuk dibina semula. Begitu juga mereka yang terpaksa duduk di rumah-rumah sewa dalam keadaan kadar sewa yang tinggi, mereka terpaksa duduk di rumah sewa dengan kos kita satu bulan dia kena bayar $200 untuk menyewa rumah. Selain daripada itu, ada bantuan juga untuk mereka yang rumah mereka telah musnah sepenuhnya. Ada sekitar 13,000 rumah yang musnah separa. Ada sekitar 13,000 rumah yang musnah separa. Maksudnya dindingnya tidak ada, atapnya berlubang dan sebagainya yang perlu diperbaiki, dan ini kosnya sekitar satu buah rumah RM10,000 untuk dibaiki semula. Dan selain daripada itu, kita bagi juga bantuan kecemasan dalam bentuk pack-pack makanan kering, dalam bentuk lampin bayi, dalam bentuk susu bayi dan sebagainya. Dan yang utama juga ialah bantuan untuk masa depan ini yang insya-Allah kita sedang bangunkan, bantuan kafalah untuk anak-anak yatim yang baru kehilangan ayah dan maknya, sebabnya kita tak nak mereka ini rasa bahawa mereka keseorangan. Kita tak nak mereka ini rasa bahawa mereka sudah tidak ada harapan untuk teruskan kehidupan bila mana mereka ini sudah kehilangan ibu dan ayah mereka. Jadi ini bantuan-bantuan yang kita sasarkan untuk mereka. Dan kadang-kadang bila kita tengok berita, ni Aid for Palestine dah dapat dekat 15 juta contohnya. My Aqsa Defenders dah dapat dekat 20 juta. Kita tengok macam banyak, tapi sebenarnya bila kita tengok jumlah bantuan yang diperlukan ini, kita tak mampu pun untuk buat apa-apa sebenarnya lagi di Bumi Gaza. Dan keperluan itu masih lagi sangat besar. Sehingga kini saya selalu sebutkan bahawa selepas perang inilah
mereka akan balik dan dapati rumah-rumah mereka telah roboh. Selepas perang inilah mereka akan dapati bahawa perniagaan-perniagaan yang mereka usahakan puluhan tahun telah pun menjadi debu. Tidak ada lagi yang berbaki. Masa inilah mereka akan dapati anak-anak jiran mereka, keluarga mereka yang jauh sikit mungkin telah dimaklumkan, telah bersyahid. Jadi ketika ini sebenarnya mereka sangat-sangat memerlukan sokongan dan solidariti yang sangat utama daripada kita, sebab untuk mereka dan sebenarnya untuk kita juga perjuangan baru sahaja bermula. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh anak anda Nadir tadi dipahamilah oleh kita di sini. Kita kena ingat ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana baginda mengumpamakan orang Islam ini sesama Islam adalah umpama satu jasad ya. Jika salah satu anggota kita sakit ya, sebenarnya tubuh badan ataupun anggota yang lain juga sebenarnya akan terasa sakit. Dan ini kita ingat ya, bahawa ini adalah suatu yang dituntut oleh Islam kepada kita. Kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan baginda menyatakan juga, tidak beriman seseorang kamu selagi kamu tidak mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita dan terus melonjakkan amalan yang sebaik-baiknya ya, untuk kita nak membantu kepada saudara-saudara se-Islam kita di bumi Palestin. Dan untuk akhirnya ya, alhamdulillah kita telah pun sampai pada penghujung. Jadi untuk akhir ini Ustazah nak minta lah pada saudara Nadir ya, apa kata-kata nasihat ataupun apa sajalah kata-kata yang ingin disampaikan ya kepada semua penonton yang bersama-sama dengan kita ya, sama ada sekarang ataupun mungkin nanti akan melihat semula siaran ulangan ya, khususnya kepada golongan wanita di luar sana, insya-Allah. Silakan Nadir. Okey, saya nak berikan dua nasihat mungkin secara am, dan saya nak sampaikan kepada kalian dalam bentuk dua kisah yang berlaku di bumi Gaza ketika ini. Dan yang berlaku pertamanya ialah berkenaan dengan seorang komander, Brigadier Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan antara yang pertama cuba dibunuh oleh Zionis Israel dalam serangan pada kali ini. Dan beliau ini tinggal di sebuah rumah tingkat 5, rumah flat. Beliau tinggal di tingkat 5 sama-sama dengan isteri dan anaknya. Dan bila mana dia tinggal di rumah tersebut dalam keadaan Gaza sebenarnya ketika itu belum lagi mula nak perang. Baru nak perang, keadaan dianggap masih lagi selamat. Jadi apa yang dibuat oleh pemuda ini, kebetulan hari itu Allah takdirkan isteri dan anak-anaknya pergi berbuka puasa di rumah keluarga mereka. Dan bila mereka pergi berbuka puasa di rumah keluarga, isterinya dia rasa macam dia nak duduk kat rumah ayahnya. Dia tak nak balik ke rumahnya sendiri. Lalu dia telefon kepada suaminya, dimaklumkan bahawa hari ini saya nak duduk dekat rumah ayah, nak tidur kat rumah ayah, berikan keizinan dan saya tak nak balik ke rumah, tidur di rumah pada hari ini. Dan suaminya walaupun dalam keberatan, tapi isteri dah pujuk, bagi jugalah isteri Arab ni, garang-garang pun kalau isteri dah pujuk tu dengar juga cakap. Jadi alhamdulillah dia pun bagilah keizinan, duduklah isterinya dengan anak-anaknya semuanya duduk di rumah mertuanya. Jadi si suami ini duduk seorang diri kat rumah dalam keadaan Gaza belum lagi mula perang, dalam keadaan masih lagi dianggap sebagai tentera. Pemuda ini pergi sembahyang di masjid, dia sembahyang di masjid, sembahyang subuh, dan dia balik daripada masjid, dia naik ke rumahnya dan dia baring di atas katil. Dia pasang televisyen dan tak sempat lagi dia tengok apa yang sedang disiarkan di televisyen. Tiba-tiba Zionis Israel hantar F-16, 3 buah roket dilepaskan ke arah rumah pemuda tersebut. Dan 3 roket ni kalau datang daripada pesawat F-16 memang boleh runtuh seluruh rumah. Memang akan syahid semua yang berada di dalamnya. Tapi takdirnya subhanallah, apa yang berlaku, pemuda ini dia tercampak daripada katilnya dan katilnya terbalik ke atas pemuda tersebut. Tilamnya jatuh ke atasnya dan katilnya jatuh ke atas tilam. Sampaikan jadi macam perisai untuknya. Maka satu biji batu pun daripada runtuhan, daripada ledakan roket-roket itu tidak kena kepada batang tubuhnya.
tak cedera langsung pemuda tersebut melainkan pehanya sedikit yang tercedera. Dan pemuda ini sebenarnya dalam keadaan itu dia tercampak, separuh badannya berada di luar daripada bangunan, separuh badannya terimpit oleh katil di dalam bangunan. Jadi Allah takdirkan, subhanallah, dia tak mati dengan roket dan dia tak mati terjatuh daripada bangunan tersebut. Dan sebenarnya di bawahnya ada lagi satu apartmen yang diduduki oleh seorang wanita tua sekitar 57 tahun. Sama-sama dengan anaknya yang OKU duduk di atas kursi roda, kedua-dua syahid di dalam kejadian serangan tersebut. Ada pemuda lain dalam bangunan yang sama juga terkena serpihan roket, tapi Allah takdirkan dia lumpuh seumur hidup. Tapi lelaki ini yang kita sebutkan sebagai contoh ini, subhanallah, Allah takdirkan dia hidup dan tak terkesan pun dengan serangan tersebut, walaupun dia sebenarnya sasaran yang Israel nak bunuh. Dan lelaki ini bila mana dia diselamatkan oleh para pemuda yang lain, sedih, dia menangis, dia teresak-esak. Dia kata, ya Allah, apalah dosa aku, ya Allah, sampaikan engkau tak tarik nyawa aku, sampaikan engkau biarkan aku terus hidup. Apa batasan yang ada antara aku dan engkau, apa halangan yang ada sampaikan engkau tak nak aku diangkat untuk duduk di sebelah engkau, hidup di sisi engkau, ya Allah, sebagai seorang syahid. Dan sebenarnya lelaki ini lelaki yang saya rasa kalian kenal. Ibunya seorang watak wanita yang sangat-sangat terkenal di bumi Palestin. Ibunya ialah Ummu Nidal Farhad. Ummu Nidal Farhad, watak yang sangat terkenal di bumi Palestin, yang ada 3 orang anak yang syahid. Anaknya yang pertama, Nidal, bila mana nak keluar ke medan perang, emaknya yang ikatkan dia punya headband, dan emaknya yang pakaikan baju, emaknya yang nasihatkan kepadanya buat sekian. Anaknya yang seterusnya Muhammad, anaknya yang ketiga Rawat, semuanya dikorbankan syahid di jalan Allah. Dan anaknya yang keempat ini yang namanya yang kita panggil apa, tak payah sebutlah nama kan. Dia ini tak dapat syahid dan disedih bila tak dapat syahid, tak dapat ikut jejak abang-abangnya yang terawal. Dari mana datang kekuatannya? Pastinya daripada tarbiyah seorang wanita yang namanya Ummu Nidal. Jadi kalian, para wanita, nasihat yang pertama, para wanita, para ibu, para kakak-kakak, para adik-adik, bila mana kita nampak di depan kita ada suami kita nak pergi berjuang, ayah kita nak pergi berjuang, sepatutnya kita yang bersihkan kasut dia supaya dia pergi menghadiri usrah-usrah, dia pergi semayang di masjid, dia ikut kuliah-kuliah, dia ikut kelas-kelas pengajian, dia terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Bukannya kita yang sibuk duk pegang tangan dia, alah bang, hari ni tak payahlah pergi masjid, kita pergi makan kat luar lah, alah bang, tak payahlah keluar pergi ikut aktiviti banyak-banyak sangat, sekejap usrah lah, sekejap aktiviti masjid lah, sekejap aktiviti sekolah agama rakyat lah, macam-macam. Betul lah abang ni, duduklah kat rumah pula kan. Kita begitu keadaan kita nak suami kita duduk di samping kita, tak keluar. Sedangkan wanita-wanita ini, mereka yang tahu anaknya akan keluar dan tak akan kembali lagi, mereka yang persiapkan segala kelengkapan supaya anak-anak mereka, supaya suami mereka boleh keluar untuk berjuang. Dan saya rasa kisah yang kedua yang saya nak berikan secara am kepada kalian, sebab saya yakin di kalangan kita yang mendengar ini ramai nakib-nakib usrah, ramai orang yang ada peranan mentarbiah mereka yang berada di bawahnya. Nasihat ini untuk kalian, kita nak ambil contoh daripada seorang lelaki mengasas kepada Hamas, yang berada bersama-sama dengan Syekh Ahmad Yassin, yang berada bersama-sama dengan Dr. Abdul Aziz Rantisi. Walaupun kita jarang dengar berkenaan dengan lelaki ini, tetapi lelaki ini tidak kurang hebatnya. Seorang lelaki yang namanya Dr. Ibrahim Maqadimah. Dr. Ibrahim Maqadimah seorang pensyarah di Universiti Islam Gaza, dan kita nak ambil satu petikan saja kisah daripada riwayat hidupnya, di mana Ibrahim Maqadimah ini satu hari dia sedang memberi pengisian kepada para pemuda di dalam kerja-kerja dakwah. Maka apa yang berlaku, datang seorang lelaki, dia bisikkan kepada Ibrahim Maqadimah sesuatu, dan Ibrahim Maqadimah dia tak berganjak daripada tempat duduknya, dia terus menyampaikan pengisian, mimik mukanya tidak berubah. Tapi bila dah habis pengisian tersebut, barulah dia bangun tergesa-gesa meninggalkan para pemuda itu dan pergi menyelesaikan urusannya. Maka para pemuda pun tanya kepada lelaki tadi, apa sebenarnya yang engkau bisikkan kepada Ibrahim Maqadimah? Dalam keadaan dia itu nampak kekal tenang,
Sebab engkau tu nampak cemas, engkau yang bawa berita tu nampak macam bawa berita yang besar, tapi dia tu nampak tenang, nampak macam tak berubah mukanya. Dia duduk terus bagi pengisian sampai dah habis, barulah dia bangun. Maka lelaki ini dikatakan dan disebutkan kepada pemuda-pemuda apa yang disebutkan kepada Ibrahim Maqadimah. Dan dia kata sebenarnya anak kepada Ibrahim Maqadimah ini dalam tempoh dia tengah bagi pengisian tadi, tengah bagi usrah tadi, tengah bagi tausiah tadi, anaknya keluar ke pantai untuk mandi di pantai. Dan anaknya ceritanya mati lemas ketika tengah mandi di pantai. Mati lemas anaknya ketika mana dia tengah bagi tausiah. Dan dia tak bangun meninggalkan halaqah dia, tak bangun meninggalkan majlis dia untuk pergi tengok anak dia sampailah selesai urusannya bersama-sama dengan para pemuda. Jadi orang pelik, orang tanya balik kepada Dr. Ibrahim Maqadimah, doktor, sebab apa engkau tak bangkit, tak bangun, tak pergi tengok jenazah anakmu? Anakmu mati tu, bukannya sakit, bukannya kena pergi klinik, bukannya cedera, mati. Tak pergi tengok anak sebab apa? Maka Ibrahim Maqadimah dia kata, aku ini sedang melatih dan mentarbiah jiwa anak-anak pemuda yang masih lagi hidup. Mereka ini yang hidup ini, dia akan teruskan perjuangan. Dia akan bawa kerja-kerja dakwah kita. Dia akan terus merintis jalan yang telah kita mulakan. Anak aku itu sudah pun mati. Jenazahnya tidak akan ke mana-mana. Selepas aku selesai menguruskan mereka yang hidup, barulah aku akan pergi tengok orang yang sudah mati. Jadi kita, Masya Allah, kita ini murabbi, kita sebut diri kita murabbi. Kita ini nakib usrah atau kita sebut diri kita nakib usrah. Kita rasa macam kita ni dah alhamdulillah boleh bagi pengisian di masjid, boleh isi kuliah-kuliah. Tetapi cuba kita bayangkan kalau orang datang kata anak kau tu demam panas tu, isteri telefon, anak demam panas, nak kena hantar pergi klinik. Kita buat kalau minta maaf lah, hantar mesej kepada AJK Masjid, minta maaf anak saya tiba-tiba sakit, tekak saya tiba-tiba kering, saya punya cucu sebelah isteri tiba-tiba sakit COVID. Ada saja alasan untuk kita tinggalkan kerja-kerja kita, untuk kita tinggalkan dakwah kita, untuk kita tinggalkan usrah kita, untuk kita lari daripada tamrin-tamrin kita. Tapi sebenarnya kuat mana seorang murabbi itu, dia akan menggambarkan kuat mana anak-anak didikan yang akan dapat dilahirkan. Kalau kita tengok anak didik kita bermasalah, anak didik kita malas-malas untuk bertugas, selalu lewat-lewatkan, datang ke program-program dan sebagainya, maka yang perlu ditarbiah terlebih dahulu ialah diri kita sendiri. Yang perlu muhasabah terlebih dahulu ialah diri kita sendiri. Sebab kita tengok contoh anak-anak Palestin bila mana ditarbiah oleh murabbi yang betul-betul nakkan kepada perjuangan, maka hasilnya ialah hasil yang kita lihat di depan mata kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira anak anda Nadir ya, yang dapat berkongsi bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan ya Allah juga memilih kita sebagai pejuang-pejuang Islam ya, yang akan menyerahkan segala apa yang kita ada kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, insya-Allah. Dan di sini Nadir ya, Ustazah nak ambil kesempatan lah untuk berdoa ya, doa yang selalu kami lah doa ya, iaitu tak lain tak bukan kunut nazilah lah, yang selalu dalam majlis-majlis kita doa ya bersama-sama. Dan untuk akhir ini marilah sama-sama ya bersama Ustazah kita berdoa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma azilla syirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwan al-muslimin fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin ya Rabb fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin ya Rabb fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah ya Allah hati-hati kami. Perbaikilah ya Allah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ya Allah ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, bantulah kami. Bantulah saudara-saudara kami, Ya Allah, di bumi Palestin, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di bumi Palestin, Ya Allah. Ya Allah, bumi Palestin itu adalah bumi-Mu, Ya Allah. Ia adalah milik-Mu, Ya Allah. Baitul Maqdis itu adalah tanah suci-Mu, Ya Allah. Al-Aqsa itu adalah rumah suci-Mu, Ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestin itu adalah hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Maka, Ya Allah, kami serahkan mereka kepada-Mu, Ya Allah. Kami serahkan keselamatan, kesejahteraan, kemudahan, ketenangan mereka, Ya Allah, kepada-Mu, Ya Allah. Berikanlah sesungguh-sungguh kesabaran kepada mereka, Ya Allah. Berilah sebesar-besar keampunan buat mereka, Ya Allah. Berikanlah syahid, Ya Allah. Kematian dalam perjuangan menegakkan agama-Mu, Ya Allah, kepada mereka. Ya Allah, berikanlah segala yang terbaik di dunia dan akhirat, Ya Allah. Buat mereka dan kami juga, Ya Allah. Jadikanlah, Ya Allah, kami peka, prihatin, Ya Allah, kepada mereka senantiasa, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka senantiasa, Ya Allah, dalam hati dan pemikiran kami, Ya Allah. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, Ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan mereka, Ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka, Ya Allah. Ya Allah, pecahkanlah pakatan mereka. Ya Allah, lepurkanlah pendirian mereka, Ya Allah. Musnahkan langkah-langkah mereka, Ya Allah. Cengkamkanlah anjing-anjing-Mu, Ya Allah, kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkanlah mereka, Ya Allah. Kalahkanlah mereka, Ya Allah. Kalahkanlah Zioni Israel itu, Ya Allah. Kalahkanlah mereka, Ya Allah. Dan kemenangan untuk kami, Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, Nadine, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ustazah doakan Nadine sihat, sejahtera, Allah mudahkan segala urusan dan Allah pilih sebaik-baik ganjaran untuk Nadia dan juga saudara se-Islam kita semua di Palestin di sana yang senantiasa berjuang untuk menegakkan Islam dalam diri keluarga, masyarakat dan negara mereka. Dan insya-Allah Allah jadikan kita semua insya-Allah dalam golongan orang-orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Nadia, insya-Allah. Terima kasih ya. Bertuahlah Mak Nadir, ayah Nadir insya-Allah ya. Masya-Allah, masya-Allah, siru ala barakatillah. Hingga jumpa lagi. Insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Kita jumpa insya-Allah. Wallahu alam, saya rasa sekadar ini saja kepada seluruh para penonton dan pendengar ya yang dirahmati Allah sekalian, dan saya silahkan kembali kepada moderator kita. Silakan. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu alam.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di atas sembang santai yang bertajuk Menjejaki Jihad Wanita Palestin sebentar tadi bersama dengan YB Senator Ustazah Hajah Nuridah Haji Muhammad Saleh yang merupakan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, dan juga bersama dengan Tuan Nadir An-Nuri, siaran secara langsung dari Gaza yang merupakan seorang CEO Cinta Gaza Malaysia. Terima kasih. Baik-baik kata sembang santai tadi, nama sembang santai tetapi adalah bual bicara menguatkan jiwa wanita-wanita Malaysia. Semoga sekuat seperti wanita di Palestin, insya-Allah. Salam perjuangan dari kami dari Malaysia, Nadir, buat sahabat di sana. Salam kasih sayang untuk wanita-wanita Palestin di sana serta ahli keluarga Nadir di sana. Semoga selamat semuanya. Jadi terima kasih kepada para penonton bersama dengan kami di TV Wanita Sejahtera. Bertemu kita kembali dalam rancangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asr. Bismillah. ايدي بايدك نحمي الاقصى